Nabi dah. Okey, surah 32 kita balik. Surah 32 ayat yang ke-24 pula. Ayat ke-24. Jadi nampak tak? Hudan ataupun Taurat itu Allah nak berikan kepada Bani Israel. Tetapi kebanyakan mereka tak nak. Tapi kita umat Nabi Muhammad, kita bukan lagi umat yang ikut Taurat. Kita umat yang ikut Al-Quran. Cuba tengok Nabi macam mana pula bila dia ajar sahabat-sahabat Nabi. Sahabat Nabi berjiwa besar. Mereka juga asalnya adalah hamba. Bilal hamba tak Bilal? Hamba. Tapi tengok keadaan bila mana dia diseksa. Adakah dia sanggup untuk tukar agama balik? Tidak. Tengok Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia seorang remaja ketika dia masuk Islam. Remaja. Dah terima Quran dengan sungguh-sungguh. Mak dia ugut dia. Mak dia kata apa dia? Kalau kau tak tukar balik kepada agama nenek moyang kita, mak akan berjemur tengah panas ni tak akan makan. Orang Arab ni dia cukup jaga ni, mak ni. Yang bunuh-bunuh perempuan ini dia Arab yang lain. Quraisy ni tak, dia jaga ibu ayah mereka. Jadi bila mak dia ugut Sa'ad bin Abi Waqqas, kau tak meluk Islam, kau tak tukar agama, mak akan duduk tengah panas ni berjemur tak akan makan. Dia pun datang bawa makanan kepada mak dia. Mak, makanlah mak. Mak dia kata apa? Takkan aku ubah takkan aku makan melainkan apa dia? Engkau tukar agama. Apa Sa'ad bin Abi Waqqas cakap? Mak, kalau mak ada 100 nyawa sekalipun, satu-satu keluar nyawa mak, saya takkan ubah agama saya. Nampak macam mana jiwa mereka? Hebat. Sehingga kan dalam satu peperangan ada sahabat Nabi terpaksa berhadapan dengan siapa? Perang Badar. Perang Badar ni paling susah sekali sebab mereka memang betul-betul orang Arab Quraisy lawan Arab Quraisy, bapak sendiri, pakcik sendiri. Terpaksa. Mereka cuba lari, bapak dia cari dia. Terpaksa sebab itu musuh Allah. Tapi ada tak kita diuji begitu? Kita diminta untuk apa je? Ajarkan Quran je kepada anak kita. Boleh tak kita buat? InsyaAllah. Itu yang Allah kata tu. Waja'alna minhum a'immatan. Tengok balik ayat yang ke-24 pula. Dan kami jadikan sebahagian daripada Bani Israel yang dulu tu, sebahagiannya a'immah, iaitu suri tauladan, sebagai contoh, sebagai pemimpin. Apa tugas pemimpin? Yahduna bi amrina. Mereka memberi petunjuk dengan apa yang kami perintahkan. Maksudnya apa dia? Mereka memberi petunjuk kepada Taurat. Kalau kita umat Nabi Muhammad macam mana pula? Memberi petunjuk dengan Al-Quran, iaitu mengajarkan Al-Quran ini. Tapi nak ajar Quran, banyak tak cabaran dia? Tu Allah kata apa dia? Lamma sabaru. Sepanjang mereka mengajar itu mereka sabar. Memang kena sabar. Sebab apa kena sabar baca Quran? Mengajar Quran lah paling tinggi ujian dia. Bukan semata-mata mengajar. Kita nak hidupkan agama ni. Sebab syaitan berjanji apa dia kepada Allah? Kami akan halangnya daripada arah depan, belakang, kanan dan kiri. Baru ni kita tadabbur surah Al-Fatihah. Syaitan janji kepada Allah apa dia? Aku nak halang manusia daripada jalan kau yang lurus. Daripada arah depan, belakang, kanan dan kiri. Jadi banyak cabaran dia. Nak umur 20-an, nak belajar Quran, anak kecil lagi lah nak hantar tuition, kan? Dah umur 40 pula, nak cari duit lebih sikit, anak nak masuk U. Nampak? Padahal boleh tak belajar sebenarnya? Bukan semua nak kena bayar. Bayar tu pun bukan untuk dapatkan keuntungan. Bayar tu untuk nak infak sahaja. Yang tak mampu infak, biar mereka belajar sungguh-sungguh. Macam sahabat Nabi, Abu Hurairah. Dia orang miskin. Apa Nabi tugaskan dekat dia? Abu Hurairah apa tugas dia? Hafal je hadis yang Nabi ajar. Itu tugas Abu Hurairah. Yang kaya macam Osman, dia pergi berniaga, dia bantu. Itu masyarakat yang ada pada zaman Nabi Muhammad. Tapi beza sikit dengan Nabi Musa. Nabi Musa punya kaum Bani Israel yang lemah itu tetap tidak mau ikut Taurat ni. Dia tak peduli dengan Taurat. Tapi kalau kita nak jadi umat Nabi Muhammad, tengok Abu Bakar, tengok Bilal bin Rabah, tengok siapa lagi? Uthman, Umar, Ali, semuanya. Bila mereka dapat Quran, apa mereka buat? Mereka memberi petunjuk kepada orang lain. Inilah dia Al-Quran ini. Adakah Quran ini satu yang diada-adakan? Bukan. Ini Quran ini, ayat pertama surah As-Sajdah, apa Allah kata? Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Ini penurunan Al-Quran ini daripada siapa? Rabbil alamin. Patutnya kita rasa bangga dengan Quran ni. Ya Allah, aku beruntung dapat apa? Belajar Quran.
Aku beruntung dapat apa? Faham Quran. Aku beruntung dapat apa? Tadabbur Quran. Jadi sekarang aku ada nak masuk syurga, cara dia macam mana? Kita nak beri petunjuk kepada orang lain pula. Jadi Nabi Muhammad, disebabkan Nabi Musa pernah lalui peristiwa tersebut, ditindas ke, orang tolak ke, Nabi Muhammad terus istiqamah mengajarkan Quran. Sekarang Nabi Muhammad dah pas Quran ni kepada siapa? Kepada kita, tuan-tuan dan puan sekalian. Sekarang kita yang pegang Quran tu. Nak ke kita letak Quran ni ke belakang balik? Nak ke kita patah balik ke zaman 60-an kita, 70-an kita tadi? Tak nak. Allah dah buka kita jalan cahaya. Sekarang jangan gelapkan balik. Tapi semakin cerahkan sepatutnya. Dengan cara macam mana? Kalau kita dah belajar, kita ajar. Kan bertambah tu. Kalau kita ada duit, kita infakkan untuk bantu orang lain pula. Kita fikir kalau kita ada kemahiran komputer dulu, kita buat website cantik-cantik untuk orang belajar secara online. Hari ni kena belajar online kan? Kita buat. Kita buat ada rakaman, semua orang boleh tengok online. Animasi kena ada sikit nak buat. Kaedah satu macam mana? Kalau kita boleh buat satu sama-sama, pengalaman tuan-tuan ada, insya-Allah. Bila kita mati nanti, kita meninggalkan athar, dipanggil jejak-jejak. Yang tu yang berkekalan sampai akhirat tu, pahala tu. Kalau kita solat seorang-seorang, pahala tu untuk seorang-seorang. Tapi kalau kita tinggalkan kemahiran untuk orang lain, Allah Akbar, itu yang paling besar sekali. Jadi nak tak jadi demikian? Kalau kita masih tak nak, kita sambung minggu depan. Ayat yang seterusnya, Allah cerita tentang perbezaan orang yang tak nak pula. Macam itulah cerita dia. Itulah surah Sajadah. Sangat memberi kesan kepada kita. Setiap pagi Jumaat dirimainkan. Tadi kita punya imam pun baca lagi surah Sajadah. Jadi apa manfaatnya kalau tidak ada perubahan? Jadi tak nak macam tu. Kita nak bila kita belajar surah Sajadah ini, bertambah kita nampak jalan nak pergi ke syurga. Bukan sebenarnya tak nampak, tapi nak makin cerah lagi, nak perbaiki lagi. Wallahu a'lam. Jazakumullahu khairan atas perhatian semua. Jadi kita jumpa pada minggu hadapan untuk ayat yang berikutnya, iaitu ayat yang keberapa? 25 Ya tuan. Betul. Kita bukan nak ajar yang tadi tu, yang tafsir semua tu biar ustaz-ustaz kita lah yang mengajar. Yang setakat ikra. Kita bagi persediaan awal, dia macam ni lah, pendidikan awal. Kalau pendidikan awal ni namanya apa dia? Diploma pendidikan awal tu maksudnya apa Tuan Haji? Nak cakap nanti kita rasa macam memperendah orang. Tadika lah tu. Jadi ikra ni kita nak bagi kepada semua orang. Tak kisah, Cici Pirambi dia tunjuk dah. Ini huruf apa Pak Mail? Dia kata huruf M, padahal huruf apa? Mim. Ada juga orang macam tu. Kita ajarkanlah. InsyaAllah. Yang itu tak perlulah kot. Itu kita duduk kat tiang ni boleh Ji. Haji ambil satu tiang ni Ji kan. Buka dua orang duduk depan Haji baca Iqra. Itu tak ada siapa kacau Ji. Jangan ajar benda lain sudahlah. Takut tersalah. Tapi kalau kita ada ilmu, ajar. Tak ada masalah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.